Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini kita akan saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit tajuk perbincangan berkaitan dengan isu penguasaan kosakata bahasa Arab, pelajar UiTM dan aplikasi Mufradati. Jadi ini adalah rakan-rakan penyelidik dan saya selaku Muhammad Khairul Anwar Zulkifli sebagai pembentang untuk tajuk kertas kerja hari ini. Baik, pertama sekali pengenalan. Kemunculan teknologi pada masa kini wujud dengan variasi aneka bentuk dan antara yang tumbuh bagaikan cendawan ialah teknologi berkonsepkan aplikasi. Percembahan aplikasi ini menunjukkan perkembangan teknologi semakin mewarnai dan memenuhi ruang perspektif kehidupan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Muhammad et al., aplikasi mudah alih sudah menjadi sesuatu yang mesti ada dalam kehidupan yang boleh dimanfaatkan. Secara dasarnya, kehadiran aplikasi bukan hanya sekadar dipraktikkan kepada komunikasi semata-mata, malah ia merangkumi aspek-aspek lain seperti pembelian dalam talian, pembayaran bil, pencarian maklumat dan lain-lain. Antara pemanfaatan yang boleh diadaptasikan ialah aspek pendidikan untuk semua golongan dan lapisan usia. Seterusnya, konsep teknologi ini dapat diperhatikan menerusi pembangunan aplikasi dalam telefon pintar yang semakin mudah dikecapi dan ia hanya berada di hujung jari sahaja. Sehubungan itu, ia menjadi satu kelebihan yang boleh digarap oleh para pelajar di institusi pengajian khususnya yang boleh memanfaatkan dalam pengajian dan pembelajaran. Jadi salah satu skop pembelajaran yang boleh dilaksanakan konsep teknologi ini ialah pembelajaran kosakata dalam semua bahasa secara umumnya dan khususnya dalam bahasa Arab. Jadi perkara ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Wise dan Troyer. Beliau berpendapat bahawa salah satu daripada pendekatan atau kaedah pembelajaran yang boleh memudahkan proses abstrak dan kompleks ialah menerusi aplikasi mudah alih. Hakikatnya, ia dianggap sebagai satu nilai tambah dalam pembelajaran berbentuk tradisi atau klasik seperti papan putih, buku nota, buku teks dan lain-lain. Seterusnya, dalam hal ini, Az-Zikri turut mengulas bahawa transformasi teknologi masa kini mengajak pendidik-pendidik dan para pelajar supaya lebih peka terhadap teknologi sebagai usaha meningkatkan kualiti pendidikan yang cemerlang. Salah satu kriteria pengajaran efektif sejajar perkembangan masa kini ialah mempraktikkan elemen media pengajaran sebagai alat bantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Kepentingannya begitu mendapat sambutan dan tempat di hati pendidik-pendidik dan pelajar-pelajar. Ini kerana kewujudan teknologi bukan hanya dimanfaatkan dalam aspek kehidupan, malah dalam dunia pengajaran dan pembelajaran dalam apa jua bidang sekalipun. Seterusnya, melihat kepada pembelajaran bahasa Arab hari ini, Al-Faria memberikan sedikit penjelasan bahawa menjadi satu tuntutan kepada pelajar untuk menguasai dan menambahkan saiz kosakata bahasa Arab. Dalam erti kata yang lain, kosakata boleh diartikan sebagai satu platform berfikir dan ia diperoleh daripada 4 kemahiran asas iaitu bertutur, mendengar, membaca dan menulis. Jadi kenyataan Al-Faria tersebut selari dengan pandangan yang dikemukakan oleh Khoury. Jadi menurutnya salah satu elemen bahasa Arab yang tidak boleh dipisahkan ialah kosakata bahasa Arab yang perlu dikuasai untuk memudahkan pelajar-pelajar mengaplikasikannya. Penguasaan kosakata tersebut membantu para pelajar untuk mencapai kemahiran asas iaitu membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Dalam perkara ini, elemen lain juga perlu diterapkan iaitu media pembelajaran untuk membantu pelajar daripada lupa kosakata yang dipelajarinya. Okey, seterusnya kita beralih kepada tinjauan literatur iaitu kajian-kajian yang terdahulu. Pembelajaran melibatkan kosakata dalam kalangan penutur bukan jati bahasa Arab khususnya dalam kalangan pelajar bukanlah satu isu yang barulah. Jadi hal ini telah ditemui dan dirungkaikan oleh para pengkaji terdahulu dan ia diteruskan hingga hari inilah. Jadi kebanyakan pengkaji konsensus dengan mengatakan bahawa penguasaan kosakata dan penguasaan bahasa amat berkait rapat. Jadi perkara ini ditegaskan oleh Aizat et al. Dan Abdul Razif et al. Kerana kemampuan bahasa individu berkait dengan jumlah kosakata yang dikuasainya. Seterusnya, dalam kajian Rosni Samah, beliau ada menghuraikan aspek penguasaan kosakata bahasa Arab dalam bidang sastra dalam kalangan pelajar ijazah sarjana muda bahasa Arab di salah sebuah universiti awam. Dalam kajian ini, satu ujian dijalankan bertujuan untuk mengetahui penguasaan kosakata pelajar yang berulang dalam bidang sastra Arab.
beberapa perkataan dipilih dan ditapis untuk diuji kepada pelajar tersebut. Dan hasil ujian tersebut menunjukkan prestasi dan penguasaan kosakata pelajar di tahap yang lemah. Jadi kelemahan mereka dalam penguasaan kosakata ini memberi impak negatif terhadap penguasaan bahasa Arab. Dalam usaha menangani hal ini, beberapa solusi boleh dikenal pasti. Antaranya ialah strategi pembelajaran kosakata dengan sebaik boleh. Seterusnya, dalam kajian Zainur Rijal, satu pemerhatian dibuat terhadap pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia UISIM tentang penguasaan kosakata dengan tujuan untuk menilai kemampuan pelajar menguasai kosakata. Jadi responden terdiri daripada 59 orang pelajar Fakulti Bahasa, Pengajian Bahasa Utama FPBU, dan mereka akan menjalani satu ujian penguasaan kosakata. So, beberapa kosakata dipilih secara berkala daripada Senarai Corpus of Contemporary Arabic (CCA) dan hasil kajian diperoleh menunjukkan penguasaan kosakata dalam kalangan para pelajar berada pada skala yang rendah lah berdasarkan ujian yang dijalankan. Jadi tahap penguasaan kosakata pelajar-pelajar ni terhad kepada kemampuan untuk membezakan perkataan berbentuk kata kerja dan kata nama. Seterusnya, kajian yang dilakukan oleh Zainur Rijal diperkukuhkan lagi dengan satu kajian yang lain, iaitu kajian oleh Has Nurul. Jadi menurutnya lagi, leksikografi dan morfologi Arab merupakan sebab utama pelajar ini menguasai bahasa, khususnya dalam sistem pembelajaran di Malaysia lah, yang merupakan bahasa kedua atau bahasa asing. Jadi kegagalan menguasai bahasa Arab ini berpunca daripada kelemahan mengetahui makna perbendaharaan kata. Ini kerana perbendaharaan kata ialah kunci asas dalam mempelajari apa-apa bahasa sekalipun. Jadi dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 40 kajian dihasilkan berkisarkan tentang aspek makna dan penguasaan kosakata menerusi pembelajaran dan pengajaran morfologi. Okey. Jadi kita beralih pula kepada strategi pembelajaran kosakata Arab. Jadi dari aspek ini, Nur dalam kajiannya ada mengatakan bahawa aplikasi boleh dipraktikkan sebagai bahan bantu mengajar untuk menambahkan lagi alat mengajar dalam bahasa Arab. Kebergantungan kepada papan putih dan dakwah sepenuhnya dilihat kurang berkesan dalam pembelajaran kosakata. Realitinya, alat bantu mengajar yang efektif dapat memberi pemanfaatan kemahiran bahasa Arab, dan pandangan tersebut dikuatkan lagi dengan satu pandangan yang lain oleh Habsari dan Zulhirman, iaitu elemen penting penguasaan bahasa Arab ialah kosakata. Sebagai guru atau pendidik, pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab perlu dimiliki sesuai dengan peredaran semasa untuk meningkatkan saiz kosakata pelajar. Jadi antara media yang boleh dipraktikkan ialah Canva, iaitu aplikasi reka bentuk grafik dalam talian. Ia boleh digunakan sebagai bahan bantu pembelajaran seperti poster, video, media sosial, pembentangan dan sebagainya. Okey. Jadi, berdasarkan kepada pengajian-pengajian yang telah dinyatakan sebentar tadi, so apa yang dinyatakan tersebut tu dapat dilihatlah oleh pelajar UiTM khususnya di kampus Kedah lah, di Cawangan Kedah, berkaitan kelemahan kosakata yang dikuasai oleh para pelajar sendiri lah. Jadi kelemahan kosakata ni dapat dilihat melalui penghasilan skrip-skrip simulasi dan lakonan, itu role play, yang dihasilkan oleh pelajar agak kurang memuaskan dan kurang memberansangkan lah. Jadi daripada penghasilan skrip tersebut sudah menggambarkan tahap dan kemampuan pelajar ni dari segi penguasaan kosakata di sini lah. Jadi timbul beberapa persoalan lah yang berkaitan dengan aspek kosakata ni. Jadi daripada sini ini menunjukkan bahawa penguasaan pelajar terhadap kosakata ni yang dipelajari menjadi kunci dan langkah pertama untuk memahami bahasa tersebut serta menguasai pembelajaran dengan baik. Jadi daripada situlah kajian ini bertujuan untuk membincangkan isu penguasaan kosakata bahasa Arab pelajar UiTM Kedah dan mewujudkan aplikasi berbentuk prototipe kosakata Arab iaitu Mufrodati. Okey, seterusnya metodologi. Jadi kajian ini kajian kuantitatif berbentuk deskriptif untuk menerokai isu penguasaan kosakata dalam kalangan pelajar UiTM. Data dalam kajian ini adalah hasil daripada soal selidik yang telah diadaptasi daripada soal selidik yang lepas. Kajian ini dijalankan di Universiti Teknologi Mara UiTM, iaitu di Akademi Pengajian Bahasa dan UiTM kampus Kedah lah. Dari segi populasi dan persempelan, jadi populasi seramai 230 orang pelajar dan saiz sampel yang dipilih adalah 144 pelajar ijazah sarjana muda yang dipilih secara rawak muda lah.
berdasarkan kepada saiz sampel yang ditentukan oleh Pritchard and Morgan. Okey, dari segi analisis data pula, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif melalui ataupun menggunakan perisian SPSS lah, versi 28. Dan pengumpulan data ni dibincangkan secara deskriptif lah, melibatkan peratusan, mean dan kekerapan. Okey, so dapatan dan pembincangan. So, ini adalah dapatan daripada soal selidik yang telah diedarkan. Jadi, hasil di sini pertamanya demografi. Okay, dari segi jantina, lelaki 26%, perempuan 74% lah. So, maknanya responden ni perempuan lebih ramai daripada lelaki lah. Okay, dari segi kemahiran ICT pula, dapat dilihat di sini kurang mahir, mahir dan sangat mahir. Okay, dari segi bilangan kekerapan lah. Okay, yang seterusnya, ini adalah dapatan berkaitan dengan isu penguasaan kosakata. Jadi, terdapat 9 item penyertaan. Okay, dan ini adalah hasil lah yang menunjukkan sangat tidak setuju. Okay, dari segi percentage, peratusannya sangat tidak setuju, neutral, setuju dan sangat setuju. Dan dari segi mean-nya menunjukkan interpretasi, ada yang bersederhana rendah dan ada yang sederhana tinggi lah. Okey, seterusnya dari segi penggunaan parti telefon dalam kalangan responden. Okay, yang pertama ni sistem pengendalian telefon pintar. Jadi kebanyakannya adalah responden ni telefon pintarnya adalah berasaskan Android, dan yang keduanya iPhone. Okay, dari segi kemudahan capaian internet ni dapat kita tengok di sini, yang paling tinggi adalah penggunaan Wi-Fi ataupun wireless. Dan yang keduanya akses internet berwayar. Yang ketiga, broadband. Okay, dari segi kemudahan pelayan internet pula, yang paling tinggi adalah penggunaan adalah menggunakan Google Chrome. Okay, yang kedua, Safari. Yang ketiga, Microsoft Edge. Dan yang keempat adalah Opera. Okay, so ini adalah aplikasi kosakata bahasa Arab Mufradati yang dibangunkan dalam bentuk prototype. Jadi kita dapat lihat di sini, ini adalah halaman paparan muka hadapan. Prototype ni, Mufradati. Jadi aplikasi ini dimulakan dengan paparan muka hadapan lah. Jadi dalam paparan muka hadapan ni akan ada email dan password. Jadi pelajar perlu memasukkan email dan password untuk masuk ke halaman yang seterusnya. Halaman yang kedua selepas tu adalah kandungan modul. So dalam skrin ni akan terpaparlah kata apa modul yang dimuatkan dalam aplikasi ni lah. Jadi di sini adalah tajuk-tajuk, topik-topik yang telah disusun untuk membolehkan pelajar ni dia boleh memilih pelajaran yang pertama, pelajaran yang kedua dan seterusnya. Kemudian di setiap menu skrin tersebut akan terpaparlah segala topik-topik yang berkaitan lah mengikut kepada sukatan yang telah ditetapkan. Paparan yang seterusnya adalah pembinaan tajuk dan aktiviti. Ini adalah contoh. Apabila pelajar tu dah memilih pelajaran yang pertama, jadi skrin ni akan memaparkan yang pertama al-kalimat, perkataan, dan yang keduanya adalah aktiviti. Jadi di sini ada perkataan-perkataan yang disenaraikan, dan di sini pula adalah aktiviti-aktiviti yang telah dimuatkan dalam modul tu lah untuk memudahkan pelajar untuk membuat aktiviti. Yang seterusnya paparan skrin menu kosakata. Ini adalah paparan skrin menu kosakata. So terdapat beberapa kosakata yang telah dimuat naikkan. Jadi setiap kosakata ni pelajar boleh menekan button dan kemudian dia akan mengeluarkan contoh penggunaan ayat beserta kosakata dan juga terdapat contoh audio sebutan perkataan tersebut. Ini adalah contoh sebutan. Contoh perkataan usyahidu. Jadi pelajar boleh menekan klik di sini button dan audio akan berbunyi lah macam mana nak sebut perkataan tersebut, dan ini adalah contoh perkataan yang digunakan dalam contoh ayat. Okey, jadi paparan yang seterusnya adalah paparan aktiviti skrin. Jadi ini adalah paparan yang kedua. Okey, aktiviti skrin. Jadi setiap tajuk dibekalkan dengan aktiviti yang berbentuk kuis. Jadi di sini adalah kuis yang memaparkan soalan-soalan berbentuk kosakata dan di sebelahnya adalah jawapanlah untuk dipilih oleh pelajar.
Okey, aktiviti yang kedua pula adalah dalam bentuk aktiviti suaipadan. Jadi aktiviti suaipadan ni lebih kepada penggunaan kosakata dan disuaikan, dipadankan dengan gambar lah. Begitu. Okey, jadi secara kesimpulannya, hasil kajian menjawab kepada isu pembelajaran kosakata bahasa Arab dan keperluan aplikasi. Tuntasnya penerapan aplikasi dalam pembelajaran kosakata ialah elemen yang menyeronokkan kerana wujudnya elemen teknologi. Jadi pembelajaran kosakata bahasa Arab boleh diperkayakan dengan kreativiti dan inovasi yang boleh dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi natijahnya, elemen media dalam pembelajaran ni bukan sahaja meningkatkan motivasi, malah boleh meningkatkan minat lah para pelajar, khususnya UiTM Kedah, lebih fleksibel ketika menjalani proses pembelajaran, dan platform ini dapat membantu pelajar lah dari segi meningkatkan kemahiran kosakata pelajar. Jadi itu sahajalah perkongsian ataupun pembentangan tajuk kertas kerja saya untuk hari ini. Terima kasih.